Terima kasih dengan perkembangan itu tadi. 30 juta ringgit disalur bagi naik taraf Taman Hidupan Liar Semenggoh. Itu antara bahan berita dari Bumi Kenyalang. Kita terus bersama Buma Wen di sana. Buma, silakan. Baik, terima kasih Kamal. Salam sejahtera dan salam hormat. Sarawak terus merekodkan sifar kes positif COVID-19 yang memasuki hari kelima hari ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataannya berkata ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal sebanyak 682 kes dan tiada kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak hari ini. Daripada itu, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat ini seramai 660 orang. Sementara itu, seramai 3 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital dan jumlah kematian kekal 19 orang. Manakala 38 pesakit dalam siasatan PUI baru dilaporkan dan 7 kes masih menunggu keputusan ujian makmal. Tiada kluster COVID-19 yang telah tamat hari ini dan jumlah kluster yang aktif masih kekal 7 dan melibatkan seramai 62 orang kes. Sejumlah 30 juta ringgit disalurkan bagi menaik taraf kemudahan di Taman Hidupan Liar Semenggoh. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Apeng berkata kemudahan di Taman Negara itu perlu dipertingkatkan kerana kemampuannya menarik kedatangan lebih sejuta pengunjung sejak dibuka 20 tahun lepas. Dibahagi kepada 3, satunya satu entrance point dan keduanya botanical garden kerana banyak tropical plants yang juga mempunyai their own content which is very important situ. Kita bangunkan di kawasan botanical garden dan yang satu pula ialah tempat kita melihat apa yang terdapat di kawasan Semenggoh ini, iaitu Wildlife Centre. Datuk Patinggi Abang Johari ditemui media selepas majlis peletakan batu asas Semenggoh Rainforest Discovery Centre dan pelancaran jaringan internet di Taman Hidupan Liar Semenggoh pada Wan. Selain Semenggoh, kerajaan juga mempunyai pelan pembangunan 3 lagi taman negaranya dalam tempoh 5 tahun termasuk Taman Negara Bako, Taman Negara Niah dan juga Gunung Buddha di Limbang. Beliau yakin usaha pemeliharaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh kerajaan negeri meletakkan Sarawak sebagai destinasi flora dan fauna utama dunia. Dalam majlis ini, Datuk Patinggi turut meluangkan masa menyaksikan orangutan yang merupakan tarikan utama di Taman Negara ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu Sarawak sedang bergerak ke hadapan dengan penghasilan pelbagai produk tenaga dan sumber aslinya dalam usaha meningkatkan sumber ekonomi negeri. Salah satunya adalah pembangunan sumber tenaga ketiganya iaitu biocarcoal. Setakat ini, Sarawak telah membangunkan 2 sumber tenaga iaitu hidroelektrik dan hidrogen. Daripada fiber pokok yang boleh grow fast. Jadi nak ya di-turn into pellet. Dan pellet dia pakai source of renewable energy. Sehubungan itu, Ketua Menteri Mahu Rakyat Negeri ini terus memberi sokongan kepada Gabungan Parti Sarawak GPS bagi memastikan segala agenda pembangunan utama dapat dilaksana dan bukannya memilih pemimpin yang hanya berpolitik. Politik mesti mau betul. Dan juga pemimpin mesti ada vision. Mun pemimpin si tahu noh tu, jadi kita waste. Sejumlah RM622,000 telah diperuntukkan untuk 311 orang nelayan yang layak dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jemoreng bagi membeli peralatan penangkapan ikan tahun ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Sugambas, dana itu merupakan sebahagian dari dana RM20 juta yang diluluskan kerajaan negeri untuk tujuan tersebut tahun ini. Setiap nelayan akan menerima dana berjumlah RM2,000 dan akan mula dibayar kepada nelayan bermula bulan depan. Dalam pada itu, seramai 171 nelayan dari Jemoreng telah menerima bantuan musim tengkujuh.
Sebanyak RM153,900 telah dibayar pada Januari hingga Mac tahun ini, manakala baki RM109,600 lagi akan dibayar kepada nelayan semasa tempoh kedua musim tengkujuh dari November hingga Disember depan. Dato' Ahmad Douglas dan juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Community Extension Outreach Program di Dewan Suara Matu. Tambahnya, kerajaan juga merancang aktiviti ekonomi yang boleh disertai oleh para nelayan semasa musim tengkujuh. Ke arah itu, pertanian secara vertigasi dan hidroponik akan diperkenalkan kepada mereka agar nelayan mempunyai pendapatan yang berterusan atau meningkatkan lagi pendapatan mereka. Kerajaan negeri meluluskan RM50 juta kepada Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS sebagai modal permulaan bagi membantu 265,000 masyarakat petani membangunkan produk pertanian mereka. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, peruntukan tersebut digunakan untuk tempoh 5 tahun dalam membantu meningkatkan pendapatan golongan berkenaan. Ini adalah satu Jelasnya ia juga sebahagian strategi kerajaan negeri untuk golongan petani selari visi dan misi Sarawak menjadi pengeksport utama produk pertanian menjelang 2030. pun memberi jaminan untuk membantu kita dari segi dana lah. Sebab untuk memasarkan pada peringkat awal memang memerlukan suntikan dana yang besar. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Kuching. Menurutnya, PPNS yang baru saja ditubuhkan pada November tahun lepas mengalu-alukan kerjasama syarikat-syarikat tempatan bagi memasarkan produk pertanian di negeri ini. Beliau yakin dengan 28 pertubuhan peladang kawasan di seluruh bahagian di negeri ini, ia dapat membantu PPNS untuk memasarkan produk ke peringkat antarabangsa. Sejumlah RM2.5 juta diperuntukkan bagi menaik taraf jalan ladang di kawasan Batu Danau, Limbang dan pembinaan jalan baharu di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Palus Palungubang dengan projek naik taraf dan pembukaan jalan baharu ke kawasan peladangan akan memudahkan pengusaha menjalankan aktiviti harian selain mengangkut hasil peladangan. Seperti yang kita sedia maklum, setiap YB diperuntukkan 5 juta setiap tahun dan untuk RTP, Rural Transformation Project. Dan sebahagian daripada peruntukan ini juga telah digunakan untuk membina jalan ladang yang baru dan juga menaik taraf jalan ladang yang sedia ada. Beliau ditemui media selepas perasmian Agriculture Community Outreach Program di Dewan Kampung Bidang Limbang. Seramai 150 orang menyertai program ini yang dianjurkan Jabatan Pertanian Limbang. Program berkenaan antara lain diadakan bagi meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan kemahiran golongan sasar dalam sektor pertanian bagi meningkatkan pengeluaran produk yang berkualiti. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Kamal di Angkasa Puri. Silakan Kamal.